Ni mak bukan ayah. Ayah tu kena sembahyang masjid. Orang perempuan tak. Pertama. Yang kedua, tidak pula menjadi kesalahan untuk wanita sembahyang jemaah di masjid. Saya bacakan hadis tadi, ada tak larangan? Dia tak larang. Sebab dari segi hukum, ni minta maaf orang perempuan ya, minta maaf. Solat terbaik seorang wanita adalah di rumah, bukan di masjid. Tempat terbaik untuk perempuan solat adalah di rumah. Ini juga jarang orang cerita sebab takut jemaah merajuk terus tak datang. Kalau berdasarkan hadis kata Ibn Mas'ud, salatul mar'ati fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di rumahnya jauh lebih baik daripada dia salat di halaman rumahnya. Dan salat seorang wanita di bilik tidurnya adalah lebih baik daripada dia salat di rumahnya. Hadis Abu Daud. Jadi benda ni payah kita nak uraikan lebih-lebih sebab bagi kami masjid yang menggerakkan masjid muslimat. Arab muslimin tengoklah sebelah-sebelah kita boleh tahu dah. Benda beza langit dengan bumi. Lain. Lepas tu kalau belah laki taruh tabung, keras begitu. Sampai petang keras, tak bergerak lalu. Belah muslimat macam kereta api. Situ sudah nampak. Lepas tu kuliah duha, mana ada muslimin? Muslimat ramai. Muslimin ada, dia tukang bawa muslimat tu sambil nunggu, duduklah sekali. Ni masjid lain sini tak, ni memang purposely datang. Jadi kalau baca hadis-hadis perempuan baik semayang di rumah, tak pergi umrah perempuan. Malas aku pergi ke Mekah. Ustaz tu kata semayang di rumah je. Semayang hotel sudah, kata dia. Tak ada pula kita nak pergi semayang di masjid. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada satu orang wanita di zaman Nabi, nama Ummu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anha. Dia ni isteri kepada Abu Humaid radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi, dia bercerita macam mengadu hal lah. Ya Rasulullah, inni uhibbus salata ma'aka. Faqala qad alimtu wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki wa salatun fi hujratiki khairun laki min salatiki fi dariki wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjid qaumiki wa salatuki fi masjidi qaumiki khairun laki min salatiki fi masjidil jamaati. Dia mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, saya ni nak sangat semayang di masjid jadi makmum pada Tuan. Nak sangat. Macam mana gaya ya Rasulullah? Saya nak sangat jadi makmum. Nabi jadi imam. Tapi kata Nabi, kawan tahu. Kata Nabi, ramai nak semayang. Saya tahu. Tapi kata Nabi, bahawa semayang di bilik tidurmu lebih baik di semayang daripada di rumahmu. Semayang di rumahmu lebih baik daripada kamu semayang di masjid kaummu. Dan solat di masjid kaummu lebih baik daripada kamu semayang di masjid aku ni, kata Nabi. Maknanya kita, ni contohlah Masjid Nabawi, dulu di keliling Madinah itu ada banyak juga masjid selain pada Masjid Nabawi. Jadi ada sahabat yang duduk perumahan yang jauh-jauh, mengadu nak semayang jemaah dengan Nabi. Berkata tak payah, awak semayang di masjid rumah awak je. Kata orang Tok Sira, semayang Tok Sira. Tak payahlah semayang masjid negeri. Ni contoh, tuan-tuan jangan pegang tu pula, datanglah masjid negeri. Ni contoh saja. Awak semayanglah di masjid Tok Sira awak tu. Dan semayang di rumah awak jauh lebih baik pada awak semayang masjid Tok Sira tu. Sebab awak orang perempuan. Qala fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa azlimih fakanat tusalli fihi hatta laqiyatullah azza wa jalla. Kemudian Ummu Humaid telah meminta didirikan sebuah masjid di tempat paling tersorok dan paling gelap di dalam rumahnya.
Dan di situlah dia semayang sampailah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Bila Nabi dah pesan gitu, dia tak pergi semayang keluar, dia buat satu ruang khas dalam rumah dia. Buat ruang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kedua-dua hadis ini kata ulama menunjukkan bahawa tempat terbaik bagi seorang wanita untuk semayang adalah di rumah. Maka jelaslah di dalam hadis-hadis ini tidak berdosa pun kalau seorang wanita itu semayang di rumah semua. Janganlah kita ngutuk dia, inilah orang Islam. Zaman Nabi dulu siapa tak pergi masjid, Nabi bakar rumah dia. Itu untuk laki-laki. Perempuan tak. Perempuan dia special case. Timbul satu persoalan. Berdosa tak seorang isteri, seorang wanita keluar daripada rumah nak semayang di masjid tanpa kebenaran suami? Apa hukumnya? Isu ini ada dibincangkan oleh ulama. Kalau kita tengok sebagaimana yang dinukilkan oleh penulis kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah disebutkan annahu yukrahu lil mar'ati huduru jama'atil masjid idza tarattaba ala khurujiha minal bait wa huduriha al jama'ata fitnatun walizawjihi ma'nuha min dhalika wala ya'tham. Makruh bagi seorang isteri yang menghadiri solat jemaah di masjid jika dia meninggalkan rumah itu dalam dua keadaan. Pertama, suaminya tak bagi keluar. Yang kedua, perjalanannya itu menyebabkan fitnah kepada dia atau mudarat kepada dia. Dan seorang suami, kata para ulama, walizawji man'uha, suami yang melarang isteri pergi masjid, la ya'tham, tidak berdosa. Mana perempuan tarawih ni minggu depan, bang, jom semayang tarawih masjid negeri. Contoh. Sebab suami toh benda planning nak pergi makan, benda ada nak moreh di mana, kena dessert ke apa ke. Oh, saya masjid negeri payah parking. Langsung kena ngada. Aku nak parking payah. Main rumah sudah. Adakah salah suami itu? Tak salah. Dan puan-puan janganlah rasa berdosa masuk neraka. Masuk neraka dah aku. Tak dapat fadilat Ramadan lalu main gini. Tak. Puan-puan taat pada suami itu lebih utama. Sebab pada bahu seorang wanita tidak ada pertanggungjawaban untuk ibadat berat macam orang lelaki. Kami orang lelaki, kami kena semayang di masjid. Selagi dengar azan, kami kena dengar semayang di tempat azan. Macam perempuan tak. Jaga semayang, jaga diri, jaga suami. Masuk surga dari mana-mana pintu yang perempuan tak. Tapi tuan-tuan janganlah keras sangat. Orang tu nak pergi masjid, bagi je lah. Allah luluh lah, teruk lalu. Takkan mesuarat juga masjid. Tuan-tuan hantarlah, drop lah sekejap. Ataupun ambil lah gerak daripada rumah. Oh, seru sikit. Semayang terawih sini sedap ni, kena kempen jugalah. Semayang terawih masjid negeri sedap. Kita orang sedia moreh. Masjid besar, pengudaraan bagus. Habis semayang boleh beli banyak sebelah ni. Macam-macam jualan ada. Seronok, macam duk Mekah. Janganlah keras sangat. Walaupun dari segi hukum, by right tuan-tuan boleh halang. Janganlah halang bagi cara. Susah betul nak mengajar begini. Nak mengajar lurus kan tak ada orang. Kempen jugalah, datanglah masjid. Kata ulama, wa humilan nahyu fil hadithi ala nahyu tanzih. Lianna haqqa zawji fi mulazamatil baiti wajibun fala tatrukuhu lil fadilah. Larangan yang terdapat dalam hadis-hadis tentang tak boleh perempuan pergi masjid tanpa izin dan macam-macam itu adalah bersifat makruh tanzih. Ini adalah kerana hak seorang isteri adalah untuk berada di rumahnya dan itu adalah suatu yang wajib. Maka tidak boleh meninggalkan rumah kerana nak mencari fadilat. Sebab dia ada kewajipan. Menjaga diri, menjaga suami, menjaga rumah tangga, menjaga anak-anak. Tapi benda ni boleh bincang lah. Takkanlah tak boleh pergi masjid. Walau bagaimanapun, ni keknya ada juga. Kalangan ulama' mazhab Syafi'i mengatakan bahawa sunat bagi suami mengizinkan isteri solat jemaah di masjid. Jadi kalau tuan-tuan izinkan, tuan-tuan dapat pahala pula lagi. Bang, jom semayang masjid sekian-sekian. Kejap-kejap aku ni ada benda lain ni nak pergi ke ni.
Tak apalah, bolehlah. Dapat pahala. Sunat. Dapat pahala sunat. Kata Imam An-Nawawi, yustahabbu lizawji an ya'zana lizawjatih fi syuhudil jama'ati fil masjid. Sunat bagi suami mengizinkan isteri untuk hadir berjemaah di masjid. Begitu juga hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar, la tamnu'u ima Allahi masajid Allah walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Jangan kamu larang hamba-hamba Allah dari kalangan wanita untuk pergi ke masjid. Tetapi mereka boleh ke masjid dengan tidak memakai tafilatun, wangi-wangian sangat. Mana minyak atar apa, dululah. Kadang kita sebut salah nak ulah hadis-hadis berkaitan minyak wangi ni. Sebab kalangan orang bandar, orang moden, kenapa teruk sangat orang lelaki zaman sekarang, Ustaz? Baru pula, takkanlah bau minyak wangi pun dah tergoda. Saya pun tak tahu juga ini huraian kitabnya begitu. Dia memang tak benar tu, adalah sebabnya. Wallahualam, mungkin bagi setengah orang lelaki, bau-bauan tu boleh menyebabkan dia bayang macam-macam. Agaknya lah, wallahualam. Setengah orang biasa je. Tak ada masalah setakat bau minyak atar Pakistan, tak ada lah. Lagi pening ada bau. tak ada lalu tergoda. Mungkin ni dia spray minyak wangi bunga-bunga kot. Ini je tak boleh menyebabkan orang jadi wanginya mokcik ni. Ngeko belakang sampai ke tandas. Jangan pakai hak tu. Payahlah sebab itu para ulama dulu serabut-serabut muduk rumah lah. Muduk rumah. Sebab dia janguk sangat. Dulu agaknya. Jadi kita simpulkan begini, untuk yang bab orang perempuan ke masjid, saya takut ada kekeliruan. Pertama, rumah adalah tempat terbaik bagi wanita solat. Full stop. Jangan kita macam orang muda-muda kadang semangat agama, ilmu tak ada. Dia marah ke mak dia. Mak ni bila nak semayang masjid? Mak tahu tak kita orang Islam kena semayang masjid, mak? Ini sunnah Nabi, mak. Ni mak bukan ayah. Ayah tu kena semayang masjid. Orang perempuan tak. Pertama. Yang kedua, tidak pula menjadi kesalahan untuk wanita semayang jemaah di masjid. Saya bacakan hadis tadi, ada tak larangan? Dia tak larang. Dia play safe. Jadi kalau puan-puan nak datang ke masjid, tidak ada larangan. Dan tidak boleh ada yang melarang. Kalau suami tadi nak larang, mungkin atas sebab yang, mungkin atas faktor hubungan suami isteri lah kot. Mungkin dia ada hajat. Anak-anak kebetulan tak ada. Semua balik kampung tinggal berdua. Dia nak honeymoon. Time tu lah perempuan nak buat tarawih 30 rakaat pula. Dah lah malam Jumaat. Sudahlah. Mungkin hajat dia. Bukan kerana faktor larang tak hajat. Jadi puan-puan melayani hajat dia pun masuk surga juga. Jadi timbal balik.